Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak kenal Adun DAP yang juga Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, iaitu P. Ramasamy. Orang Melayu cukup kenal beliau. Kerana apa saya kata begitu? Kalau kita imbas kembali pada tahun 2018 ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri bagi Kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Pada peringkat awalnya, kerajaan, pendekkan cerita 6 bulan pertama tak silap saya, kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir begitu tenang dalam menyusun strategi, perancangan dan lain-lain lagi. Namun pencetus Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir 1.0 ini mula bergolak, mula bergoyang. Puncanya adalah P. Ramasamy. Beliau mula mengeluarkan kenyataan yang agak berbau perkauman, menyerang, mengkritik Tun Dr. Mahathir dengan pelbagai kisah. Kini Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 pula, pimpinan Anwar Ibrahim, insan yang bernama P. Ramasamy, sekali lagi mencetuskan membuat orang Melayu marah. Bagi saya, P. Ramasamy ini tidak perlu wujud di dalam dunia politik tanah air, kerana inilah dia P. Ramasamy. Beliau bukannya mewakili pun suara masyarakat India. Beliau juga tidak diberi mandat oleh DAP untuk menyuarakan bagi masyarakat kaum India. Tapi inilah dia. Inilah P. Ramasamy, kesayangan DAP. Ketika Tun Dr. Mahathir, Lee Kuan Yew yang mengetuai DAP pun tak berani nak ambil tindakan. Kini saya nak tengok pula Anthony Loke berani tak berani. Bagi Parti Amanah, tak silap saya melalui ketua pemudanya meminta P. Ramasamy dipecat daripada DAP. Ya, itu mungkin Parti Amanah ni dah belajar daripada sejarah ketika Tun mentadbir negara di bawah Kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Kalau dah belajar daripada sejarah, baguslah. Tapi yang paling saya mencuri tumpuan saya untuk tajuk P. Ramasamy ini, sejauh mana hidup Melayu yang dilaungkan di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur setiap tahun. Drama ini berlaku setiap tahun. Pemimpin UMNO, no Anwar, no DAP dah U-turn. Kini P. Ramasamy mencabar pula, cuba menggugat pula, menarik isu Melayu di dalam sektor perkhidmatan awam ini. Saya nak dengar jugalah pemimpin Melayu, kononnya Parti Melayu, dulu menolak DAP, sekarang ini mereka memuji melambung-lambung DAP ini. Kononnya DAP ini, pemimpin UMNO pula yang kata kononnya DAP kini bukan macam DAP dulu. Nah, P. Ramasamy dah bagi jawapan jelas kepada pemimpin UMNO. Klepto. Siapa itu DAP? Adakah pemimpin UMNO seperti Zahid, Tok Mat Hassan, siapa lagi, Zamri Kadir, Khalid Nordin dan beberapa pemimpin UMNO yang memeluk
erat DAP ini berani membuat teguran, mengkritik, membalas balik apa yang dibawa, apa yang disuarakan oleh P. Ramasamy. Bagi saya dan juga rakan-rakan daripada UMNO itu sendiri pun kata, sebenarnya bukan DAP itu yang dulu berbeza, kini dah berubah. Tidak, sebenarnya UMNO itu kini dah berubah, tak seperti dulu. Saya punya fikir masuk akal dan logik. Sehingga sekarang pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO kunci mulut. Nak kata takut pun ya, nak kata tak berani pun ya. Tidak ada pembelaan. Nama je Parti Melayu. Ya, bukan Parti Keramat lagi dah, Parti Datuk Keramat. Okey, Datuk Keramat tu ada di Penang, eloklah. Jadi kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, kita bukan membenci, tidak. Tetapi inilah, orang Melayu jarang sekali bermain isu perkauman seperti mana P. Ramasamy. Ya, bagi P. Ramasamy mungkin ini bukan isu perkauman, tetapi bibit-bibit perkauman itu wujud apabila mempertikaikan Melayu itu di dalam sektor perkhidmatan awam. Belum lagi dengan pemuda DAP juga yang meminta kod pakaian di universiti diubah. Tapi itulah UMNO. Anda bukan lagi Parti Melayu seperti dulu. Anda pun yang berubah, bukannya DAP berubah. DAP tidak akan berubah. Itulah DAP. Contoh yang diberikan oleh P. Ramasamy dan juga pemuda DAP itu sudah cukup. Sebab itulah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad cuba menyedarkan orang-orang Melayu kena bersatu, duduk di bawah satu bumbung seperti ilham beliau gerakan tanah air. Bukan kerana untuk membenci kaum-kaum lain. Tidak sama sekali. Tun Dr. Mahathir tidak pernah sekalipun mengguriskan hati mana-mana kaum di bumi Malaysia. Contohnya ketika beliau menjadi Perdana Menteri keempat, begitu hebat Malaysia membangun. Begitu juga ketika beliau mula-mula menjadi Perdana Menteri ketujuh, bagaimana kos sara hidup yang rendah, bukan untuk orang Melayu saja, tetapi semua bangsa, kaum dan keturunan daripada Perlis sampai ke Sabah menikmati harga ayam hanya RM5.90 sekilo, menikmati harga telur 30 biji sepapan cuma RM6. Begitu juga harga minyak masak 5 kg pada harga RM17. Maksudnya kepimpinan Tun Dr. Mahathir orang Melayu, tetapi kepimpinan beliau untuk semua kaum, semua bangsa. Dan beliau tidak sesekali menggunakan senjata seperti mana P. Ramasamy yang tidak habis-habis lagi dari dulu sampai kini, tidak pernah berubah. Jadi sama-sama kita tunggu dan tengok pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan berani atau tidak mengambil tindakan ke atas P. Ramasamy dan juga pemuda DAP itu. Begitu juga dengan parti bacol, iaitu UMNO. Sama ada pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO berani ataupun tidak mengkritik, membalas semula apa yang diperkatakan oleh P. Ramasamy. Hentikan mulut P. Ramasamy itu daripada terus membuat onar, terus membuat perkara-perkara yang membuat kestabilan kaum di Malaysia berbuak-buak.